ambil air kan masuk surau tarif kena alau balik suhu dah bertukar jadi tinggi pagi mandi air batu jangan ya air sejuk tu boleh lagi susah kena mandi pigi lagi banyak pahala tu ya sebab tu orang yang berjalan kaki tu mudah-mudahan lebih besar pahala daripada yang naik motor sebab dia lebih susah tapi janganlah ditinggal motor berjalan pula kan hari dah lah hujan. Itu orang yang faham. Orang yang tak faham pun baik faham disalahkan. Yang tersebut Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Amin tu kat dia orang akan beri orang lain tak tahu siap Muhammad Amin dia ataupun Amin dia tak salah. Yang tersebut bukan itu ya. Mana khusyuknya seseorang. Jangan kita perhatikan. Jadi tanya tuan-tuan dan puan malam ni insya-Allah kita sambung membaca kitab kita. Ya. 40 hadis akhlak mulia. Kenapa 40? Dulu saya dah pernah sebut. Kerana Nabi kita pun saya pun hafal 40 hadis berkaitan agamanya, dia akan diwakilkan di kalangan ulama. Tak ada kalau saya teruskan. Coba ini kita lalu pandangan. Jadi 40 hadis kena agama maka dibangkitkan di kalangan ulama. Ulama kan maksudnya orang alim, ya, fuqaha, ulama, umara, pemimpin. Jadi kalau orang alim ni tuan, biasa orang alim ni dia hebat dah isi Allah SWT. Kita mahu Allah Ta'ala kurniakan kepada dia ilmu pengetahuan. Jadi dengan ilmu itu dan Quran sebut innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu di kalangan bodoh itu manusia ialah mereka yang berilmu. Ya, sebab itu kita ni tuan, makam kita ni berubah-ubah daripada kita jahil zaman mula-mula kita balik dulu macam-macam kesalahan, macam-macam maksiat kita buat. Kita tinggal semayang, kita tinggal poso, kita tak nak ambil surau, kita semayang
Tapi bila meningkat, boleh? Boleh. Satu edition kita akan biasa ya. Sama punya kita cek dari ujian kan, biar jelas ya. Otak kita menyatu. Boleh ya, boleh. Jadi sebab itu kita memandang orang lain itu dengan memandang diri sendiri. Kita tak sibuk dengan diri kita sendiri kan? Sebab bila kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita akan terlupa nak menyibuk untuk orang lain. Bukanlah maksudnya seorang ayah itu sibuk untuk diri supaya dia lupa keluarga, bukan begitu. Maknanya muhasabah, ya, peringkat dia ialah muhasabah. Bila sampai satu tahap kita dikurniakan akal fikiran yang matang, maka kita memandang orang lain itu dengan kasih sayang. Dia pakai seluar pendek, aku dulu lagi pendek pada seluar. Jadi jangan kita tolak, akan kita hina dia. Jadi kita berkongsi. Sebab tu kita yang duduk di depan, yang memberi kita ceramah, cerita itu berkisar tentang kehidupan sendiri, perasaan hati sendiri. Sebab tu dalam keluarga semacam iya betul Ustaz. Memang iya berlaku kepada diri kita. Itu yang kita kongsikan. Itu yang kita muhasabah sama-sama. Bukan Ustaz tu robot. Kalau robot mungkin dia tak tahu asam, manis, dia tak lakukan. Jadi sebab kita tu manusia biasa, kita ada gembira, sedih, duka cita, kita ada cemburu, kita ada marah, kita ada segala perasaan sama. Ya, sebab tu Nabi pun datangkan dari kalangan manusia supaya manusia tak boleh nak klaim Nabi dia lain ciptaan tak sama. Nabi dia tak, Nabi rumah tangga, beranak pinak. Ada juga anak Nabi yang gembira. Contoh anak Nabi Nuh, kita baca Quran. Nabi Nuh berdoa, malaikat Nabi langgar dia keluarga tu, malaikat dia bukan di kalangan ahli keluarga tahu. Ya, ada juga isteri Nabi yang engkar, isteri Nabi itu kita tengok pernah ada tokoh peristiwa. Jadi kita diaktifkan oleh kita di manusia yang lemah, yang tidak punya apa. Sebab Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, dia Muaz, aku sayang kepada kamu. Kau jangan tinggalkan doa ini setiap kali selepas solat. Aku doa Nabi jaga, Allahumma inni, Allahumma inni, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni. Kenapa Allahumma? Bagian umat maksud umrahku segala sifat dan asma dan nama. Ya, Allah Rabbi adalah Allah biasa adalah Allah. Tapi kalau umat kita merakukan segala sifat kemuliaan Allah SWT dan segala asma. Ya, asma husna kita itu 99. Maka Ar-Razzaq, Ar-Rahman sampai hari kita rangkum dalam ummah itu maksudnya jadi kita faham. Ya, sebab ada sebagian kita perlu pakai kata wajib berfikirlah Allah di banyak ya. Bila kita baca Allahumma ya Allah dengan segala sifat kesempurnaan dan segala nama-nama yang indah, aku berumah, itu maksudnya. Ya, ini bantulah aku. Kita minta pertolongan ala ke atas yang pertama zikri, mengingatkan engkau. Kita harus selalu leko ini tuan, ini bahaya. Kalau nak ngaji lempar dia bukan lempar sampai macam maksudnya tak maaf kan. Kadang basuh ini tak kasar. Maksud jadi hitam kan. Jangan jadi penyakit dia kan daripada WhatsApp ke Facebook, ke Facebook live, ke macam-macam Instagram, macam penyakit. Jadi dijauhkan. Asalnya nak mengaji, nak tengok jam berapa terjadi banyak notification membuka habis. Jauh ada. Ya, saya tengok jam nak gaji apa tengoknya.
Bila dah start dekat kan, dia ambil masuk 10 minit, 15 minit. Itu melalui kan. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala supaya diberi bantuan dalam berzikir, ala zikrika wa syukrika, dan bersyukur kepada dia. Kita pun selalu lupa bersyukur kan. Tuan-tuan yang datang surau ni, bukan saya nak jack tuan-tuan kan? Kalau saya jack ni tuan-tuan tak belanja bersama malam sehari hujan. Tapi saya nak bagi tahu bahawa tuan-tuan ada sifat bersyukur dalam diri abang-abang kata. Sebab keadaan ni memang ada rukhsat, ada kerenangan ya, untuk kita dulu zaman dulu fatwa kita sana awal sikit lupa besar, hujan sikit tak yang pasti surau. Ini hujan pakai mencecer, tuan-tuan boleh sampai mana tanda tuan-tuan bersyukur dengan kesihatan, dengan nyamu umur yang dalam ini, dengan kelapangan waktu tuan-tuan mujahadah dapat ya, jihad kan, melawan hawa nafsu. Sujud ni duduk di rumah minum kopi dulu, tak tengok TV ya, tuan-tuan datang ke surau. Kalau tak datang kawan faham hujan tak, tuan-tuan datang juga. Maknanya tuan-tuan telah menundukkan nafsu. Maka itu tanda orang bersyukur. Tanda orang bersyukur, dia bersusah payah ke atas nikmat yang dia dapat. Seorang anak bersusah payah untuk mak ayahnya, tanda dia berterima kasih. Seorang pekerja bersusah payah untuk majikannya, tanda dia berterima kasih kepada majikan yang sudi membayar gaji dia walaupun tak penuh, tapi majikan berusaha untuk menanggung dia sepanjang tempoh PKP 2 bulan tak buka nego, tapi tetap dia usaha untuk bayar, maka dia berterima kasih. Majikan telefon tengah malam, dia bobi juga kalau bawa kita boleh tanda ada terima kasih dalam. Apatah lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang daripada kita perluan kepada umat lain, diberi nikmat rezeki, rezeki kurang tak? Saya duit memang tak cukup. Habis yang abang hidup dulu pilih main takut boleh lipat tu tak rezeki lah. Tak fikir kata. Dia bila fikir tu bila nikmat tu ditagih. Bila gigi dah tak ada, nak munyam tak baik, baru dah kata nikmat ada gigi. Bila dah tak boleh berjalan, dah kaki dah sangat-sangat lagi hidup, baru rasa nikmat berjalan kaki. Bila dah tak boleh bernafas, saya jumpa kawan dia bolak dada. Dia kalau tengah malam, dia kalau dalam bilik, apa ni? Aircon buka, TV buka, tapi angin tak cukup. Dia pergi tengah laman. Dia cakap apa? Takkan oksigen pun nak berebut dah. Di marah taklah. Dia dah panik. Masa tu baru dia tahu berguna oksigen. Ini terkembang takkan oksigen pun nak berebut dah. Barulah dia tahu bertempur nikmat bernafas. Tapi dia alhamdulillah semua ada. Jadi tuan kita sambung hadis kedua. 20 kok. Kalau itu 21 untuk jabatan yang saya. Sekarang tak ada jabatan tak di dalamnya. Hadis ke-22 muka surat 46. Yang ada kitab kami buka ya. Surat 46 hadis ke-22. Dah lebih setengah. Tak boleh ini. Menghargai kebajikan orang lain. Tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha bis sana'. Rawahu Tirmidzi. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashkuru Allah man la yashkuru nas. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ada dua hadis, satu daripada Usamah bin Zaid, yang kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Artinya kita baca terjemah. Kita ni masuk isyak kita baca yang itu SOP dunia. Artinya daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bila jumpa radhiyallahu anhu, maksudnya dia sahabat, ayahnya pun sahabat. Usamah adalah anak kepada Zaid. Zaid adalah anak angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Zaid bin Harithah, yang sama dengan Rasulullah pergi ke Taif untuk berdakwah kepada orang Taif, yang pernah dibinkan kepada Rasulullah, iaitu Zaid bin Muhammad dari turun Al-Quran. Menegur tak boleh anak angkat dibinkan kepada ayah angkat. So kalau ada kita dengar atau kita dah terbuat, makna kita kena rewind ke belakang balik, ya, dibinkan kepada ayahnya, atau bin Abdullah ataupun bin Abdul Rahman. Tak boleh. Sebab apa? Sebab implikasi dia sangat besar, ya. Bila dibin kita, kalau anak itu perempuan, boleh jadi keliru untuk hal wilayah, kewalian, perwalian nikah ataupun al-wirasah dalam hal pewarisan harta pusaka. Jadi untuk mengelak itu semua, kita jangan, ya, tak boleh. Berkata mana anhumah, dua orang, ya, Usamah dan Zaid, kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini meriwayat hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Usamah, barang siapa menerima kebajikan dari orang lain. Apa itu kebajikan? Yang baik-baiklah, yang elok-elok, ya, sesuatu yang elok, sama ada daripada segi perkataan, perbuatan atau harta benda. Orang cakap kita ucapan yang baik, itu kebajikan lah tu. Orang bagi kita nasihat yang baik, itu kebajikan lah. Sebab itu sedekah itu bukan hanya harta benda, ya. Sedekah ni jangan kita salah faham. Kau tak ada duit nak sedekah ni, tak apa, sedekah sejadah. Sedekah tak ada, barang tak ada, sedekah kata-kata nasihat. Assalamualaikum. Dulu saya pernah dengar afsyus salam, Nabi cakap sebarkanlah salam, satu jalan untuk ke syurga. Tuan kalau ada kesempatan bagilah salam. Oh, terima kasih. Itu sedekah, perkataan yang baik. Sehingga kata Nabi, sehingga menganjakkan duri di jalan itu pun merupakan sedekah. Itu perbuatan yang baik. Yang kita salah faham, solat duha itu sedekah, perkataan yang baik itu sedekah, senyum itu sedekah. Tapi kita faham sedekah duit, kita pun pergi ke tabung, kita senyum, sedekah. Ustaz cakap sedekah, tak, salah. Tabung tu nak duit, ambil masukkan. Yang senyum sedekah tu kepada orang yang berhak menerima. Senyum ke tak siapa-siapa orang perempuan kita bersenyum pun tak sedekah kan. Itu mendatangkan fitnah. Kita punya orang, dia pun takut, apa hal kita senyum? Jangan. Tengok bini orang marah, lelaki dah jadi lain, ya. Maka kebajikan ini sesuatu yang baik yang diterima daripada orang. Lalu dia berkata kepada orang yang membuat kebajikan itu, orang yang beri dia nasihat atau beri dia barang ataupun beri apa-apa yang baik, lalu dia mengatakan jazakallahu khairan. Kalau seorang ka'alah, kaflah, anta, kan, jazakallah. Kalau dua orang, jazakumullah, jazakumallah, kuma. Kalau ramai, jazakumullah. Tapi tak payahlah disusahkan. Jazakallah untuk jamak, untuk ramai pun boleh, jazakumullah pun boleh, jazakunnallah kalau perempuan, ka kuma kum, ki kuma kunna, kan. Orang yang mengaji bahasa Arab tak payah nak canggih-canggih, tak payah kita nak pergi Arab orang tu punya, ya. Ka pun boleh, kuma pun boleh, kum boleh. Senang kum, macam bagi salam, Assalamualaikum. Dia seorang, mungkin kita bagi ke malaikat yang kita tak nampak. Jazakumullah, dia dan malaikat yang kita tak nampak, ya. Tapi dalam matan hadis ini diucap li fa'ilihi al-fa'il
orang yang membuat. Kat mana silap tu tuan? Ha? Dalam. Abang buat baik bang, tu ada kilat. Jadi fa'il seorang, fa'ilan dua orang, fa'ilun ramai. Jadi sebab dalam ni seorang lah. Diucapkan jazakallahu khairan, artinya semoga Allah Ta'ala membalas kebajikanmu dengan pahala yang banyak. Ini merupakan doa. Maka orang itu sebenarnya telah memujinya dengan pujian yang tinggi. Kenapa maksudnya begitu? Nabi mengajar kita begitu sebab yang layak membalas kebaikan ni Allah Ta'ala, tuan. Kita tak boleh nak balas. Sebab tu satu orang sahabat beritahu Nabi, ya Rasulullah, sungguhnya aku telah menghajikan ibuku dengan aku memikul dia, dah lemah. Aku pikul dia, aku bawa dia tawaf, sa'i sehingga selesai manasik haji. Adakah aku telah membalas segala jasanya kepada aku? Maka apa jawab baginda Nabi SAW? Sesungguhnya kau tidak mampu membalas walaupun satu nafas ibumu ketika melahirkan kamu. Satu nafas, ya, orang lelaki tak pernah bersalin, tak payah banyak cerita. Ya, akak-akak yang pernah satu nafas, tak boleh nak balik. Apa lagi bernafas-nafas daripada malam bawa ke pagi, bawa ke tengah hari, bawa ke petang, malam besok baru bersalin. Kita 8 kotak rokok habis. Itu lah. Bacalah Yasin kan. Baca Quran kau. Rokok dia cucut kan. Dengan harapan dapat menenangkan fikiran. Akak, apa bang? Dah 3 kotak rokok ni, saya faham tu. Akak kau tak bisa salin ni daripada pagi tadi. Bang, oh risau betul lah bang. Orang risau pergi mengadu orang Ta'ala. Dia pergi mencucut duit habis. Paru hitam. Orang rumah tak, dia bisa salin ni. Duduk baca Quran, ya Allah, Rabbi yasir wala tu'ansir ya karim, Rabbi yasir wala tu'ansir ya karim. Buat berzikir. Ni dicucut sampai ada buat bulat tu. Bukan kat sini, ni pasal orang tempat lain. Tu saya berani cakap. Dalam ni tak ada yang baik itu dah. Maka orang tu buat baik kepada kita, kita minta Allah Ta'ala beri ganjaran pada dia. Ya Allah, kau berilah segala kebaikan kepada orang ini. Jadi itu yang pertama hadis dia. Apa nak jawab bila orang baca yang tu? Bila orang mendoakan kita, kita doa dia balik, boleh dia jawab jazakallahu khairan. Allah Ta'ala pun semoga mengurniakan kebaikan kepada engkau. Sebab apa? Sebab kau sudi mendoakan aku perkara yang baik. Ya, malaikat dah tentulah mendoakan orang yang menyebut jazakallah. Malaikat doa, ya Allah, kurniakan kepada dia seperti mana dia mendoakan saudaranya. Ataupun dia jawab wa iyyaka pun boleh. Ya, ataupun jawab amin pun boleh. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan segala kebaikan kepada engkau. Amin ya rabbal alamin. Kita aminkan. Ataupun kita jawab amin wa iyyaka ya akhi, dan kepada engkau juga seperti mana kau mendoakan saya. Ataupun kita jawab jazakallahu khairan. Allah Ta'ala pun mudah-mudahan memberi engkau pahala ataupun kebaikan yang besar. Saling doa mendoakan. Itu baru betul-betul orang mukmin. Kan? Al-mu'minu la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang kamu, kata Nabi, sehingga ia berkehendak kebaikan kepada saudaranya seperti mana dia mengkehendaki kebaikan untuk dirinya sendiri. Orang doa kita baik, kita pergi doa dia terbalik. Ini yang salah kan. Kita pandang orang tu semua tak betul, kita doa, tertangkuplah kau. Orang tu baru doa kita. Orang kita nak pergi surau, orang tu pun tin-tin tehon. Dalam hati dia, ya Allah, kau berilah segala kebaikan kepada sahabat aku yang nak pergi ke surau tu. Kita pandang dia hon panjang mana, tersepak batu, pom. Ini kau punya pasal lah, tertangkuplah kau. La ilaha illallah. Dengan kehendak Allah tertangkup brother bersalamu, dia menang kita, dia pun sama terlanggar bonggol bau dalam somak padan muka kau. La ilaha illallah. Jangan. Dia mendoakan kita, jadi dia kita mendoakan sebaliknya. Jangan tuan ya. Kita yang menyepak, apa pasal orang yang kita marah? Kita ni capek nak buang ni. Makan sambal belacan, diberi dah air panas, kita lempar cawan tu.
Sambal pula lado kampung, bodong. Air. Orang rumah kita pun buat air. Kita pun ambil sap. Bismillah pun nak baca. Bila air tu panas, kau ni dah tahu aku panas ke buat air panas. Kita marah. Tak ada nak ucap terima kasih, thank you apa tak ada. Itulah kita. Janganlah makan sambal belacan kot macam tu. Dan daripada Abu Hurairah, hadis kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Orang yang tak reti nak ucap thank you ataupun terima kasih ataupun syukran ataupun syukriya, bagaimana kan? Sheshe arigatou gozaimasu. Jawabun domo arigatou gozaimasu. Tu maksud terima kasih banyak-banyak. Tu sepatah saya tahu. Lain tak tahu. Jangan tuan-tuan cakap saya pandai cakap Jepun. Baik, saya mengaku saja. Maknanya dia suka hati tu. Dia kalau arigatou gozaimasu, dia biasa kalau domo arigatou gozaimasu, ada domo tu dia makna hui, terima kasih banyak lah. Kita pun ada. Terima kasih banyak tuan lah. Kita tulis surat pun, kami mengucapkan jutaan terima kasih di atas bantuan dan perhatian pihak yang berhormat pada rajuan kami ini. Usah banyak, jutaan. Ada yang tulis malah sikit ribuan. Ada yang malah berbanyak-banyak. Itu kira puluh-puluh lah. Kan? Boleh tulislah jutaan, tapi janganlah tu kami mengucapkan bilionan terima kasih. Itu terlebih nak badai tu. Melampau YB kap puyo pun dengan peruntuk kan tak banyak dah. Ayam kampung 12 ekor ya. Nak tulis berbilion apa, jutaan tu kira boleh pakailah lagi. Tu mana dia bersyukur tu ya. Jadi orang yang tak reti nak ucap terima kasih ni kan, sama ada dia borek mulut ataupun dia memang tak ucap, kata Nabi SAW, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Macam mana ucapan terima kasih ni kan? Diucap dengan mulut. Syukur itu diucapkan dengan perkataan, ditasdik dalam hati dan dilakukan dengan perbuatan. Dia macam cerita beriman juga. Jangan cakap terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasihlah mak kerana melahirkan saya ke dunia ini. Dalam Facebook bila jumpa mak ajak dia pasal malam pun tak nak buat. Dah mak tak ada pasal malam. Mak dah tu macam-macam alasan. Apa terima kasih? Action dengan kawan. Kawan pun thumb up, kau lah anak yang soleh, yang paling soleh dalam dunia. Terima kasih. Ramai orang muji. Pembohong. Terima kasih isteriku kerana bla 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 menjadi permaisuri. Pembohong. Tidak konyang. Macam bang masin lah, tak apa sadap lah. Naik darah tinggi ni kan. Power dia nak maintain lah. Ini air ni kalau nak suruh aku potong kaki ni, la ilaha illallah masyaallah. Memang potong kaki lepas tu. Pasal itu dia disebut air-air. Ni yang kau masak ni capek aku kena stroke ni. Memang kena. Patut didoakan. Macam mana bang? Sedap. Alhamdulillah sedap. Kan? Tak nak ucap terima kasih pun diam. Ni tak komplain. Jangan. Ya, Nabi kalau suka makanan, Nabi tak puji. Kalau tak suka, Nabi tak keji. Kalau suka makan, tak suka tinggal ya. Orang rumah kita pun tak perlulah kita nak puji lah. Sedap lah telur dadah. Hari-hari dia masak telur dadah. Dah rupa telur lebar ni. Apa sah hari-hari memang abang rajin muji ni sedap lah. Jadi tak ya. Ya. Makan dengan sungguh-sungguh. Lepas tu thank you Ding. Dah hilang latih masak. Ni nak korban sedap pun tidak, nak korban tak sedap dah 5 pinggan. Ontok. Itu dia tak nak tunggu tu. Pada tunggu ayah makan baik, tunggu kambing makan kat luar. Tapi hiburan tengok cara Sonya tambah. Thank you. Tak ada. Apa pun tak ada. Last sekali dia kata, "Papi tengok ayah lama nak kat dapur dah habis ke apa tu?" Tak reti nak. Cubalah bercakap sikit. Alhamdulillah sedap. Ni ikan yang bila ni? Ikan 2 tahun lepas yang bang beli tu.
Fush, ini kan 2 tahun. Kalau ikan bau kail lagi sedap kan, ini kan. Awak memang hendalah masak. Masak tak sedap. Sebenarnya tak sedap dah. Lari pergi masuk dalam baku sampah tu nasi di sana. Copek ayah makan terlampau sedap. Mana dia lah makan kat luar dengan kawan. Ini sering kali berlaku tuan. Orang rumah dah pesan, kita ni terlupa. Kang, makan kat rumah bang ya? Okey. Kawan-kawan nak ajak. Oh, dia makan. Perut tengah lapar. Pesan dari tadi tak makan, orang rumah dah pesan makan ke rumah. Datanglah kawan-kawan cross line. Sap. Dia makan dan belanja tu. Dah lepas makan rojak, makan lah kuih pau, makan apa dah menteneng. Abang balik tak? Kami dah tunggu abang lama ni. Kan janji nak makan kari boleh kan? Rau tak ada sudah. Balik ibu nasi ayah daripada pagi ni sama dengan ibu tak makan ni, kita dah berdoa lah. Wah kan, ini masakan kegemaran ayah kau. Ibu kepala ikan jonak lebih 1 kilo, kita dah berdoa dah. Kita memandang kucing tak dalam melintih hari ni. Mana kan ada berlaku baik-baik dia melakar sap simpan kat beg lain. Dengan tulang-tulang di baham dia tak ada kawasan. Contoh. Tapi kita makan juga berai-rai mata tahan. Nak terjelu perut dah mendadak. Berarti kan tak kan kena soal siasat. Apa pasal tak nak makan? Apa pasal tak apa sebab dah konyang. Ada separuh buat pengsan bau tak kebah daripada kan. Kalau soal siasat baik pengsan sekejap. Kita baca keterangan sikit tuan ya. Semua orang yang hidup di dunia ini memerlukan bantuan orang lain, sama ada banyak atau sedikit ya. Kita ni saling memerlukan antara satu sama lain. Tidak ada orang yang boleh hidup sendirian dalam semua hal tanpa bantuan orang lain, tak ada. Oleh itu kita hendaklah menghargai segala bentuk sumbangan, pertolongan dan peranan orang lain. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain itu ialah orang yang tidak memahami hakikat kehidupan ini. Maksudnya dia tak faham hakikat. Berarti dia tak berterima kasih. Dia ingat dia semua dia boleh. Kereta rusak, kita pintar repair, dia power kita 150. Kita ucap terima kasih. Duit kita memang dah keluar sebab dia dah buat kerja. Tapi kesudian dia untuk merepair kereta kita ucap terima kasih. Katalah kita ada duit 1 juta, semua orang tak nak layan kita. Apa jadi? Kereta kita rusak, dia tak nak repair. Kita nak beli barang, dia tak nak jual. Semua tak nak. Macam dulu kita dah pernah baca, orang yang kuat itu memerlukan orang yang lemah. Orang yang berduit memerlukan orang yang tak berduit. Orang yang berduit upah orang yang tak berduit untuk buat kerja dia, maka dia dapat apa yang dia nak. Tapi kalau semua orang tu kaya, semua orang banyak duit, siapa yang nak buat kerja tukang ni? Kau tolong buat rumah, aku baru nak suruh kau tolong. Aku bayar kau 1 juta, aku nak bayar kau 1.5. Habis siapa nak buat ni? Benda kau tahu? Kau, dia lagi banyak, dia ada 300 juta. Dia tengah termanung, semua kan tak nak mau duit. Pasal semua orang kaya, maka Allah Ta'ala ni maha pemurah. Allah Ta'ala maha kaya. Dia tu kan, ada orang kaya boleh mengupah orang yang tak apa kaya. Ada orang yang kuat boleh buat kerja untuk orang yang tak kuat. Orang yang tak kuat pula, dia ada banyak duit, dia tak boleh angkat simen, tapi dia ada duit, dia boleh upah orang yang kuat tapi memerlukan duit. Macam tu, kita ada ladang sawit 1000 ekar, kita tak boleh nak petik sawit. Pegang penggait dia tu, bila nak petik? Ni 1000 ekar kan? Ada orang yang buat 1 tan RM70 kalau saya bayar dia. Kita ada duit, kita ada barang, tapi kita ada sawit, tak ada orang nak tolong petik. Siapa nak petik? Kita pandang ngebuah tu gugur. Kita cuba kutip, tak terbuat dah kita. Apa akan jadi? Tak jalan kerja. Maka Allah Ta'ala tu maha pemurah. Allah Ta'ala tu maha pengatur. Segala-galanya cantik. Ada yang sakit, ada yang tukang ubat kan. Ada yang tukang repair. Ada yang buat jahat. Kono ada yang tukang adjust kan. Jangan buat jahat. Kan? Sebab tu kita minta pertolongan Allah Ta'ala ala zikrika wa syukrika, dan bersyukur, wa husni ibadatik, dan dalam buat kebaikan beribadah kepada-Mu ya Allah. Tolonglah aku, tak boleh pergi surau ni Allah, hari hujan,
Masa aku umur 15 tahun marin, hujan-hujan ni, berselubung ni saja. Makan kurang kenyang, buat kopi lepas tu masuk dalam selimut, nolak maghrib dah ke mana, isyak dah ke mana, subuh dah ke mana, apa pun tak ke mana. Sekarang kau bagi aku pertolongan, kau panjangkan usia sehingga sampai aku boleh berfikir, dan kau bagi aku penyakit yang mengingatkan aku tentang nak mati. Aku tak sakit pun bahaya macam Fir'aun, dia tak sakit. 500 tahun umur, sehat. Sebab tu dia ingat dia Tuhan. Kita sakit. Bangun. Abang tak boleh tarik nafas. Syahadul. Tolong ambil surah Yasin. Dia tak surah Yasin. Tak ada. Tolong buka karaoke lah. Apa nak nyanyi lah? Tak ada dah. Tak pernah berlaku kan. Aku tak payah lah anggap. Kan? Bukalah cerita kartun lah. Aku boleh bantu tolak. Tak ada dah. Quran, tasbih, sejadah, wudu, itu dia ingat. Jadi bersyukur ya Allah, kau beri aku penyakit, aku ingat. Lasak-lasak, ingat. Dah nak sampai masa ni. Pergi ambil wudu, solat. Macam tu. Ya, minta tolong Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita. Paling wajib mak ayah, ya. Misalnya kita ucapkan terima kasih atau tambah lagi dengan doa. Semoga Allah Ta'ala membalas jasamu dengan balasan yang berlipat ganda dan seumpama doa ini. Macam mana nak dapat doa orang ni tuan? Kita baik-baik dengan dia. Kita tumpang dengan dia naik kereta kita hari hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri segala kebaikan pada tuan, ya, panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan, keluarga bahagia, tambah lagi keluarga lagi satu. Ada lah orang rumah tak perasan nak bawa rumah ya. Contoh, amin ya dah, amin. Ataupun belanja makan pun orang cepet doa tuan. Tuan dah bayar saya punya, ya Allah, murah rezeki ya, panjang umur. Orang doa kita. Tapi modal tak nak keluar, tiba-tiba Assalamualaikum. Kau doa saya sekejap lah, sakitlah. Dan pun sakit. Siapa nak doa? Tak mahu lah. Kan? Kita suruh-suruh orang doa kita tak boleh. Sebab tu kita berkumpul ramai lah, kita baca doa ramai-ramai amin kan. Masuk dalam grup. Jangan mufarakah seorang kan. Tak jalan nanti ya. Jadi apabila kita menghargai jasa orang lain terhadap kita dan dinyatakan demikian itu dengan membalas kebaikannya dengan kebaikan dan ucapan terima kasih atau doa, maka orang yang menolong kita tadi akan lebih bersemangat untuk membantu kita pada masa yang akan datang. Dan dengan itu berarti kita telah merangsang orang untuk terus berbuat baik. Tapi kalau jasanya tidak dihargai, mungkin yang demikian itu menjadikannya malas atau kurang bersemangat membantu kita pada masa yang akan datang. Jadi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita apa? Nisyan, kelupaan. Lupa, sifat lupa ni adalah sifat yang naqais, sifat yang kurang pada seorang hamba. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat, kesempurnaan. Allah Ta'ala tak ada la ta'khudhu sinatun wala naum. Tak akan lupa, Allah Ta'ala tak akan lupa. Tapi kita manusia lupa. Sebab tu lupa itu sebenarnya rahmat pada kita. Kerana apa? Kerana mungkin kita buat jahat pada seseorang sehingga masa berlalu kita lupa kita pernah buat jahat pada dia. Kita minta pertolongan kat dia. Dan dia pula pun terlupa bahawa dia pernah kita sakiti. Dia pula tolong kita. Tapi apa yang jadi kalau dia tak lupa-lupa? Tak nak dia dah. Dia teringat. Sebab tu orang cakap forgive and forget. Forgive, okay. Forget, no. Ada pula yang macam tu kan. Jadi sifat lupa pada manusia ni pada satu keadaan merupakan rahmat ataupun kebaikan. Sebab mak ayah ni kalau dia ingat kita punya kelakuan ni, marah dengan kita. Tapi orang tak lupa kan dia. Kan? Pas isi pas, tak apalah. Suami isteri macam tu. Bergaduh-gaduh dah berpuluh tahun berlalu, lupa rasa kan. Tak ingat dah. Kan? Sebab tu orang lelaki cepet lupa. Orang perempuan ni kadang payah. Sebab tu bila dia berdebat, orang lelaki banyak diam. Modal dia tak ada, dia dah banyak lupa. Satu, yang kedua, khidmat dia pun tak ada. Dia nak ungkit apa? Semua bini buat. Belanja bini, masak bini, kedai kain bini, dan apa nak ungkit lah. Tak ada benda nak diungkit, itu dia diam kan. Tapi orang lelaki macam adik sebenarnya malah nak lawan.
Kita lawan betul. Kan? Sebenarnya dia tak ada apa nak dilawan. Pasal dia modal kurang. Rumah, abang tak ingat dulu nak beli kereta, saya keluar EPF bla 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 bla. Yo kata. Dia tak yo pula kan. Jadi dia nak balas tak ada. EPF pun tak ada, kerja pun tidak. Apa ada EPF? Apa nak ungkit ni tu? Pandang kiri pandang kanan tak lalap. Tapi itu lagi baiklah ya daripada lawan. Tak apa biar dia cakap. Ya, akak tu kadang dia nak keluar perasaan kita dengarlah. Lepas itu kita ucap terima kasih. Terima kasih ya dah ceramah. Abang pun dah lama tak dengar ceramah sejak PKP tu. Bila buat syarah macam ni alhamdulillah terasa hidup balik ruh abang. Kan? Ya kan? Sebab tu masa kita raya dulu kena baca khutbah kat rumah kan. Ada yang suruh mak lah. Mak kau biasa khutbah ni tu. Boleh kau tak nak pula? Boleh kot. Pasal kita ya kan. Kita untuk kita jaga kita. Ayah bukan imam nak baca khutbah. Yang selalu khutbah mak ni kalau tak hari-hari 2 hari sekali tu. Betul juga tak nak. Tak nak apa nak ambil mak. Ayah suruh khutbah. Aku nak kena batuk dengan tungkat ni ayah kau. Baiklah kan tu. Baru ambil gigil baca jugalah. Banyak hikmah ya kan. Jadi wallahu alam. Kita muhasabah dan ya dalam kita ni kita muhasabah diri kita. Kita ni tak baik dah tapi Allah Taala tutup aib kita nampak baik. Wallahu alam. Adakah sebelum kita berhenti? Kalau ada yang nak diperbetulkan, ditambah atau yang kurang jelas, kalau boleh saya jelas, saya cuba jelaskan. Kalau tak ada, kita tangguh daripada relay. Ya. Korban untuk orang yang meninggal kan? Apa yang saya tahu lah ya, saya jawab apa yang saya tahu. Ibadah korban ni untuk siapa dan untuk orang yang hidup macam kita ni. Ya, makna dia sunat muakkad dituntut ke atas orang yang hidup. Orang mati macam mana dia nak order lembu, dia pernah mati. Kan? Jadi bila orang yang hidup dia fidyah ni ada banyak. Fidyah semayang pun ada. Fidyah semayang. Contoh kita punya saudara dulu dia banyak tinggalkan semayang. Kita boleh fidyah tapi bukan dalam bentuk semayang, kita dalam bentuk fidyah makanan ya. Satu waktu secupak kalau tak silap. Boleh diserahkan, diniatkan ya Allah aku fidyahkan untuk dia ni. Kau ada tertinggal semayang. Puasa pun begitu juga. Dia dah tak boleh puasa, dia dah tak ada, kita boleh sama ada menggantikan dengan puasa, kita puasa untuk gantikan dia atau kita fidyahkan dalam bentuk sama juga makan. Kemudian kekah ni tadi sunnah dia budak kecil tapi bolehlah diulang kalau nak buat untuk orang tua. Tapi tak payah berandui je dah. Buat siapa tu atuk kau kekah. Terperanjat kumpulan berjanji perempuan pula cabut lagi. Dengan bayi ajaib. Gigi memang dah tak ada pula tu. Memang baby ke apa lain nak mana tu. Rupa atuk tadi tak payah buat dah, nak kekah lah tapi tak berapa nak kena. Kemudian korban untuk orang yang hidup. Jadi kaedah dia macam mana kita nak buat ni? Nak dinamakan dia pun tak sesuai. Yang tukang semoleh panggil Zul Ahmad dia dalam kubur dah mati. Bila meninggal lah dah lama. Habis tahu nama anak dia. Dia tak boleh kan. Dia nak kena pegang ekor lembu ni nanti. Kalau jemput dia payah. Jadi macam mana? Kita hadiahkan pahala. Ya, sama macam bersedekah. Si mati tidak memiliki apa-apa. Mati dia tutup buku. Dia tidak ada pemilikan. Harta dia difaraidkan dan sebagainya lah. Jadi kita hadiahkan. Ya Allah, aku korban lembu ni, aku hadiahkan pahala dia separuh ke mak, separuh ke ayah. Contoh. Tapi dalam bab hadiah pahala ni tuan, kita ni dek berkira kita ni pahala pun kita takut kalau tak cukup. Kita buat, kita hadiah kat dia, habis kita tinggal apa? Ni pun satu isu juga. Kita pun tak nampak apa rupa pahala tu. Nabi SAW cakap, barang siapa beri makan orang puasa, dia akan dapat pahala seperti orang yang berpuasa tu. Bahkan lebih tanpa dikurangkan
Maknanya pahala orang puasa tu tak kurang. Kalau kurang, kita tak nak buka rumah orang. Letih-letih puasa, orang dia dapat pahala. Dia dah lah bagi kurma 3 biji, air sejuk. 50 orang je pahala dia ambil serang. Tak, bukan begitu. Maknanya tadi, dia meraih orang puasa, maknanya tadi, itu yang dia faham. Dia bersyukur kepada Allah SWT. Dia tak puasa. Contohnya puasa sunat kan. Ini masuk Muharram ni kalau boleh 8-9 puasa. Nak puasa daripada 1 pun boleh. Ya. Itu bulan yang dimuliakan Muharram. Jadi 8 hari tarwiyah, 9 hari wukuf. Orang yang wukuf tak payah puasa lah sebab dia di Arafah. Kita yang tak berhaji eloklah puasa kan. Jadi kita jamu surau ni semua puasa, seorang sponsor hari ni buka puasa kat surau. Dia tak puasa, tapi janganlah apa sengaja nak puasa. Itu ceneke orang. Tapi kalau dia ni tak ada masalah, dia tak sempat nak puasa, dia jamu orang puasa, dia mendapat pahala setiap orang tanpa dikurangkan pahala orang lain. Baik, dalam hal kurban kita letak nama kita, tuan letak nama tuan kan, Tuan Zul 3 bahagian. Tapi tak payah bagi itu tukang sembelih dah. Yang ni pahala ni saya nak hadiah ke ayah saya yang nama oi sama kepala sini jangan tukang sembelih itu. Dia adalah first time nak sembelih, tangan gigil kan. Wah, kemudian jawab angkat tangan 4 orang lagi 3 arwah. Lama lembu pun lagi. Jangan macam tu, kita niat dalam hati je. Ya Allah, aku hadiahkan pahala kurban ni kepada ibuku, kepada ayahku sebab benda tu sunat ya. Pahala solat wajib tak adalah kita nak tapi segala kebaikan kalau kita nak berniat langsam. Ya Allah, sebagai anak ada sahaja perkara kebaikan aku buat, kalau ada pahala aku hadiah untuk ibu dan bapa aku. Kita buat. Sebab tu badal haji yang berniat si pembuat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi badalan li siapa? Seorang, satu haji, satu umrah, seorang. Jangan dia tu sampai 8. Aku niatkan umrah ini badal untuk arwah mak, arwah ayah tu. Lama betul kau berniat, ada 2 boleh orang lah. Untuk apa tu? Badal umrah. Kalau yang main kain umrah berbodi tak boleh nak bagi kat 2 boleh orang, tak boleh. Seorang ya, satu kali seorang. Kalau macam tu orang ambil upah haji tu kaya-kaya tu. Kalau boleh buat 20 orang sekali ram, tak boleh. Jadi kaedah nak kena tahu, yang berniat si pembuat, dia tak boleh saja aku berniatkan haji ni, sebenarnya dia yang berniat, aku saja buat ya, tak boleh. Dia berniat badalan sebagai badal kepada almarhum atau almarhumah. Lelaki perempuan tak kisah, tapi afdal dia kalau bukan waris, lelaki buat untuk orang lelaki, perempuan buat untuk orang perempuan. Boleh kan? Jangan kita bubuh nama arwah, kita niat. Niat ni kat mana? Kat dalam hati. Nak kena baca tak payah, lintasan. Sebab tu kalau kita imam batal, kita terus niat sak aku jadi imam. Tak payah usalli mana ni sahaja aku menjadi imam menukar kepada imam kain kuyak ni sebab aku dah ada belakang kita. Jawab dia tak ada lah dah. Habis batal lah semua orang. Lintasan ni. Itu niat. Orang tepuk kita, pop. Tak payah kita, alamak, aku nak baca macam mana, aku dah rakaat kedua ni, tinggal 1 rakaat ni, nak jadi imam macam ni, tak payah. Pap, sup, aku jadi imam. Allahu Akbar, terus kuat baca. Kan? Niat tu lintasan. Ya? Sebab tu, kita kena niat. Banyak perkara, semua kena niat. Ya Allah, aku niat untuk syahid pada jalan-Mu ya Allah. Dengan niat aku baca ni mudah-mudahan dapat. Aku niat ya Allah nak bantu. Walaupun tak dapat kita bantu, pahala dah ditulis 1. Kalau dilakukan ditulis gandaan 10, 700 dan lebih. Wallahu a'lam. Boleh tak? Akak? Tak ada kan? Orang perempuan dia faham lebih. Orang perempuan faham, dia tengok kita dia dah faham lah. Ni dah makan muka konyang ni. Ya. Itu kelebihan orang perempuan. Kita bukan nak jack orang perempuan. Memang itu kelebihan orang perempuan. Cari barang orang perempuan, beri makan orang perempuan, semua orang perempuan. Tapi masak orang lelaki ke penanggah. Jangan kita jumpa orang perempuan masak kan. Pasal apa tu? Pasal orang perempuan cerdik. Ini panih, baru banyak bagi ke dia tu. Kita action. Orang perempuan tengok masak banyak tak boleh. Sebenarnya dia cerdik. Sebab tu nak korban ni tuan.
Mana yang pandai tu, jangan tunjuk pandai mana. Bengkok pinggang kita. Ramai yang pandai ni nak lombak dengan lembu tu. Bila kita buat skill cowboy, semua orang ke belakang dia buat takut dah. Saya dah buat dulu. Kita daripada kecil boleh lembu. Sap lembu pertama kita ustaz macam cowboy lah. Kita pun mencungap-mencungap boleh. Ustaz yang kedua apa? Lepas pada tu sorry. Tapi janganlah semua buat macam tu. Tak tumbang nak lembu kan. Tak betul. Kita buat sesama kan. Sebab tu perempuan cari bila masak berkawah-kawah. Nah, orang lelaki ada kita masak sikit dia. Masak lu pengantin dia. Lepas tu dijek dahsyat dah orang lelaki ni, memang dia memang hebat. Kita pun coba, kita pun padahal lah main panih. Dia cerdik perempuan. Kan? Jadi tak ada kan? Alhamdulillah. Jadi tak ada kan? Kalau tak ada kita tutuplah setakat ni dulu. Ya, mudah-mudahan Ta'ala mengurniakan segala kebaikan kepada kita, kedua ibu bapa kita, para guru kita, jiran-jiran kita, seluruh orang Islam. Ya, diangkat musibah-musibah yang kita tak mampu nak menghadapi, diangkat segala ujian yang kita tak mampu nak hadapi. Ya, maksiat berlaku sentiasa. Orang alim ada maksiat, orang alim ada maksiat dia bila dia tidak menyampaikan ilmu, bila dia tidak murajaah ilmu, itu maksiat pada dia. Orang yang biasa maksiat dia bila dia tidak mencari ilmu. Orang berilmu maksiat dia bila dia tidak mengamalkan ilmu. Orang yang berilmu yang beramal maksiat dia bila dia tidak ikhlas. Semua dalam maksiat kita ni. Dalam ikhlas hati kita berkata-kata, dalam berterima kasih kita mengira-ngira. Jadi kita minta ampun pada Allah SWT, istighfar, astagfirullahalazim. Pada waktu sahur bangun, nak tahajud dah tak sempat, subuh nak masuk lagi 10 minit, istighfar. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam Quran sebut pada waktu sahur mereka minta ampun. Itu waktu-waktu yang afdal. Lepas asar, waktu yang afdal untuk muhasabah diri. Sebab waktu asar itu penghujung hari, nak masuk ni hari yang baru. Jadi kita istighfar. Jangan lepas asar kita sibuk, tak tahu kan. Sebelum maghrib kita dah siap dah. Ya, kalau puasa lagi elok. Dah nak buka tu waktu-waktu yang afdal tu. Zikir, baca Quran, istighfar. Orang yang tak nak istighfar ni orang sombong. Sama macam orang tak berdoa, macam saya cakap tu. Dia usaha doa tidak. Dia sombong, maknanya dia boleh selesaikan sendiri. Tak boleh. Kitab dia cakap tadi, tak ada orang yang boleh buat sendirian. Kan? Kita mati, orang lain tanam. Mana ada orang tanam diri sendiri? Tak boleh. Doktor pun tak boleh mencucuk diri sendiri. Itu doktor lain tu kalau dia cucuk diri sendiri tu. Itu bukan doktor. Jangan panggil doktor, saya nak tanya, jangan dicucuk kita pun berat. Doktor pun dulu kat kawan-kawan, tolong ambil darah aku. Tukang gunting, jangan. Masa PKP tadi adalah tukang gunting sendiri. Itu pun bukan gunting, dia pakai mesin lah. Tak payah pandang, main sodok nombor 3. Saya lah yang kerja dah tak ada, kedai gunting tak buka. Tapi kalau dia nak gunting smart, dia tak boleh. Dia kena pergi jumpa kawan dia tukang gunting lain. Tak boleh, kita tak boleh buat sendirian ya. Itulah kehidupan suami isteri, berjiran, masyarakat. Imam pun sama. Kalau dia tak ada makmum, dia nak jadi imam macam mana? Makmum pula kalau imam tak ada, macam mana dia nak jadi makmum? Imam perlu makmum, makmum perlu imam. Ya. Yang tak perlu pada siapa? Allah SWT. Ya, dalam hadis qudsi, berhimpun segala jin dan manusia itu kufur, tidak akan menurunkan sedikit pun kehebatan Allah Ta'ala. Berhimpun jin dan manusia itu taat, beriman, tidak menaikkan kedudukan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Maknanya tak ada bagi kesan apa-apa. Kita makhluk, kita berharap kepada Allah Ta'ala, dan kita berharap kepada pertolongan Allah Ta'ala yang dilalukan melalui makhluk-makhluk yang lain. Wallahu alam. Saya minta ampun, minta maaf dah terlebih masa kan. Ya, yang baik pada Allah SWT, yang salah dan silap, cuai, lupa daripada kelemahan diri sendiri, kita minta ampun pada Allah SWT ya. Dan mudahan ada kesempatan kita jumpa lagi dan raikanlah majlis ilmu ya, kerana dalam majlis ilmu tu banyak keberkatan. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain.
اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.